Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi ahlil qubur minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa limasyayikhina wa limuallimina, wa khususan ala sahibi hadzal kitab asy-syaikhul lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma Rabbana syarah lana sudurana, Allahumma ya Allah lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan mudahkan segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang lalu kita telah sampai pada bab yang ke-12, bab yang ke-13, bab tentang sembahyang di atas hasir dan juga sembahyang di atas khumrah. Hasir ini tika besar, khumrah ini tika kecil. Ataupun hari ini kita bawa kain selendang, kita bawa sejadah. Itu yang dinamakan sebagai hasir ataupun dinamakan sebagai khumrah. Hari ini ada kain kecil, sejadah kecil. Baik, adakah benda itu bercanggah syarak? Jawapannya ada dalam sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk dalam bab yang ke-14. Qala musannif rahimahullah, babu fi salati 'alal busut. Bab pada menyatakan sembahyang di atas busut, bukan busut kita. Hamparan berbulu ni kapet. Kapet. Hari ini sejadah pun berbulu-bulu. Sampai naik berbulu kita. Tengok imam lama sujud ada. Itu namanya busut dalam bahasa Arabnya. Qala musannif rahimahullah, kata al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam Sahih Tirmidzi, an Anas bin Malik yaqulu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhalituna hatta أن كان يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير قال ونضح بساط لنا فصلى عليه أو كما قال حديث حسن صحيح. Daripada Sayyidina Anas bin Malik katanya adalah Nabi SAW bercampur gaul akan kami hingga bahawa adalah baginda. Jadi Nabi ni dia dipanggil walaupun sudah berusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi Rasul umur 40. Nabi berhijrah ke Madinah umur 53. Ya. Jadi Anas bin Malik ini dia ni orang Madinah. Anas bin Malik ini dia bersama Nabi sejak umur 10 tahun. Jadi dia ni ceritanya Anas ini orang waktu Nabi datang ke Madinah, jadi orang beri hadiah pada Rasulullah. Jadi ibu dia tak ada benda nak bagi, oleh kerana dia ada anak lelaki Anas ni lah. Dia pun hadiahkan Anas ini berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadiah bagi terus. Maknanya beri anak dia supaya berkhidmat dengan Rasulullah. Jadilah Anas maula Rasul, orang yang beri khidmat pada Rasulullah sehingga wafat Rasulullah. Dia duduk dengan Nabi masa tu umur dia 20 tahun. Para jemaah rahmatullah, hadis ini menceritakan bagaimana walaupun Rasulullah sudah 50-an 60-an Nabi tetap
tidak melupakan kanak-kanak, anak-anak muda. Itu sifat seorang pemimpin. Sifat Rasulullah boleh turun ke bawah, bercampur gaul dengan anak-anak muda ini. Baik, jadi Rasulullah kata Anas bin Malik, yukhalituna, bercampur gaul dengan kami, hingga adalah baginda berkata bagi saudara aku yang kecil, dia ada adik kecil dia, Nabi sebut, wahai Aba Umair, apakah yang diperbuat oleh anak burung tu? Katanya, kata siapa? Kata Anas, dan dipercikkan satu hamparan bagi kami, maka sembahyang kami di atasnya. Jadi di situ Rasulullah datang, dipanggil bertemu dengan mereka, sembahyang berjemaah sama-sama. Hadis ini hadirin hadirat menceritakan bagaimana hamparan, tu tajuk yang kita bincang tentang hamparan solat. Hari ini kita bentang sejadah, kita bentang kapet, kita bentang tikar dan seumpamanya. Adakah menyalahi sunnah Rasul? Qala musannif rahimahullah, kata Syekh Marbawi pada muka surat 51 pada bilangan ke-68, ketahuilah kiranya ya saudaraku, kata para alim ulama, dikendaki dengan busut ini, pada bab ini, ialah hamparan yang ada sedikit-sedikit bulunya. Maka hamparan yang demikian itu harus sembahyang atasnya. Yang inilah yang kita buat. Cuma dulu kita dah baca, yang paling afdal bumi kita ni ialah diletakkan di atas tanah. Itu paling afdal. Malah waktu saja hidup, masa mati lagi-lagi lebih-lebih lagi disunatkan ambil tanah tu, diletakkan di muka kita tu, di hidung tu. Sunat lagi itu. Jadi masa hidup ni jangan malu-malu kadang-kadang nak sembahyang atas lantai, atas tanah. Para jemaah rahmati Allah. Baik, maka hamparan demikian. Tapi tak salah kita buat hamparan. Manalah tahu besok kita sembahyang orang marah, kita bentang sejadah, bentang itu. Mana tahu. Zaman mutaakhir ni tuan-tuan, benda baik orang nampak jahat, benda jahat nampak baik tu. Jadi kita berada di zaman ini, di zaman yang Nabi kata, kalau kita berpegang pada sunnah Nabi itu, seperti pahalanya orang 100 orang yang syahid, itu pahala dia. Zaman ini zaman susah, kita nak menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Qala musannif, dengan dalil hadis yang dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya, an Anas bin Malik yaqulu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhalituna. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bercampur gaul, Nabi berkawan akan kami anak beranak, bercakap, berbual. Tiadalah baginda membesarkan dirinya. Padahal Rasulullah ni pemimpin Madinah, ada orang nombor 1 Madinah ni. Tapi sifat Nabi sebagai pemimpin, Nabi ini boleh bercampur gaul dengan rakyat kebanyakan manusia biasa. Kalau gini kita panggil rakyat lah pemimpin ni. Nabi boleh duduk sekali, tidak membesarkan dirinya dengan memandang dirinya seafdal makhluk Allah, dan sekalian manusia Nabi tak pandang hina. Itu bezanya Nabi dah. Di sini nak tunjuk orang jadi pemimpin ini, dia kena ada satu sifat seperti sifat Rasulullah, namanya tawadhu'. Tetapi tuan-tuan, itu bagi orang yang jadi pemimpin. Bagi kita rakyat, kena memuliakan tetamu. Jangan pula baca hadis ini, mari amat berhormat tok guru ke dah. Ajak makan buah pokok ya. Dia ni orang warak, tak apa. Memanglah dia tak kata apa-apa je. Tapi kita sebagai meraih tetamu, kenalah muliakan tetamu. Kalau sultan datang tu dia beradong kita, makna kata betul dah, tahap dia tak boleh berkira-kira. Tapi tahap kita menghormati tetamu, kena keluarlah pinggan mangkuk yang baru-baru. Tok guru boleh je makan nasi bungkus, tak ada salah. Tapi ingat, taraf dia mesti besar je.
Tapi kalau kita sedia nasi bungkus, Tok Guru tak kata apa, dia makan. Sebab begitu sifat seorang pemimpin. Tapi sifat kita meraihkan tetamu. Sebab saya sebut ni satu hari ceritanya, orangnya tak sambut Tok Guru Mufti besar ceramah, dibagilah duduk satu tempat. Lantai bilik air tu berguladak, dipanggil berkeladak, tergelincir Tok Guru jatuh. 3 bulan kawan tu tak ceramah tu. 3 bulan tak kawan tu sakit urat. Pasal apa? Dipanggil tergelincir di bilik air, terduduk kawan tu. Dah lah kawan tu berumur. Memanglah dia tak kata apa-apa. Kalau tuan-tuan letak kat dia pondok, dia duduk. Tapi kita kenalah raikan tetamu. Tak harap dia menteri besar je, harap dia presiden setengah tu kan. Harap Tok Guru ni, jangan kita rasa dia Tok Guru, dia tak mengapa, kita layan dia sambil lewa, tak kena. Sebagai orang yang meraihkan tetamu, Nabi pun menyambut pembesar-pembesar. Kalau nak baca hadisnya panjang tak, bagaimana Rasulullah pernah menyambut pembesar Arab, sehingga Nabi minta sahabat beralih bagi tempat yang Nabi tanya, siapakah ketua kamu? Masa tu datang kunjungan pada Rasul, orang beritahu yang dia ni, Nabi silakan dia duduk tempat istimewa tu. Sehingga kata Aisyah, Nabi sebut diraihkan manusia itu ikut taraf dia. Kita ni kena muliakan seorang, diletakkan manusia mengikut taraf kedudukan dia. Jadi begitulah kita, para jemaah yang dirahmati Allah, benda-benda begini kita kena faham. Memang bagi hak kita tak boleh minta, kalau aku datang, engkau ingat aku ni yang berhormat, pastikan kompang kena ada, apa lagi, bunga mangga, kapit merah jangan lupa. Kalau tidak, engkau jangan jemput aku lagi. Itu namanya pemimpin macam tu tak pakai sungguh tu. Hadirin hadirat. Tapi kalau orang nak sambut kita macam tu, kita terima lah, tu je. Tapi sebagai pemimpin, dia tak boleh buat syarat itu. Cuma hari ni yang buat syarat ini ialah unit protokol. Kadang-kadang Sultan tuanku pun datang, ada unit protokol tu yang lebih-lebih sebenarnya. Kalau kita di syarikat ni corporate communication, dia yang beria sangat tu. Terutama kalau CEO tu pun. Mana Ustaz tu, aku tahu lah, saya pernah duduk corporate communication dulu, saya tahu lah. Kalau CEO tak ada apa-apa protokol pun, dia nak ambil hati CEO. Geram aku. Padahal CEO nak bagi dengar ceramah ya. Allah ada, saya kena marah. Allah jadi mangsa dia. Kita tahu lah tak, CEO tak ada apa-apa pun. Para jemaah dirahmati Allah Ta'ala sekalian, macam satu cerita. Yang cerita ni Datuk General Manager. Dia kata dia begini, dia sekretari ni dia ambil berat CEO dia, GM dia. Jadi sekretari ni sampai tahap dia tahu apa dia sediakan makan biasa petang-petang air untuk dipanggil bos dia dengan biskut. Jadi Datuk ni tengok orang suka biskut, dia tak tergamak nak biarkan dia makan. Jadi sekretari ni ingat Datuk ni suka sangat biskut tu. Jadi bila Datuk ni kat session, dia call orang sana, jangan lupa sediakan biskut sekian-sekian untuk Datuk. Datuk sampai sana terkejut, ada juga biskut ni. Padahal bukan Datuk suka, orang tu letak makan ni lah. Bukan dia suka pun. Tu cerita benar tu Datuk tu. Tapi Datuk mana tuan-tuan jangan tanyalah. Nak sebut bagian protokol tu yang beria sangat, Datuk tu tak ada apa pun. Tu yang Datuk tu terkejut, bagi outstation biskut super. Rupanya sekretari dia yang mengadakan cerita. Samalah tuanku Sultan itu juga datang. Kadang-kadang tuanku tak ada apa-apa pun. Bagian protokol, tuanku nak makan sekian. Tuanku darah tinggi, lemah jantung, kencing manis semua ada tahu. Rupanya bagian protokol ngentam tu. Bukan marah ni, beritahu ya. Hadirin para jemaah darah tu, aku makan sikit lah. Aku makan sikit, ngap-ngap. Baki banyak je. Allah. Saya ingat tu masa sembahyang di Masjid Kampung Baru, saya pernah bertembung dengan tuanku Sultan, datang berapa kali lah. Kasar Selangor yang ni lah. Dia tuanku ni agung. Masa zaman agung sekian-sekian ni dah. Masa tu kita tengok kapet kuning, ziarah kuning. Sebenarnya tuanku pun tak suruh. Zaman Sultan Mizan tak ada tu semua. Tak ada. Dia tak mau ni
sejadah dia satu, sejadah orang satu, tak ada. Dia tak saf rapat-rapat. Itu zaman Samizan. Zaman Sani tak tahulah. Makna kata yang buat syarat ni bukan tuanku pun. Tak? Orang-orang keliling-kelalang dia je. Tapi tak apalah tuan-tuan, para jemaah rahmatullah, balik tajuk kita tadi. Rasulullah SAW ini sebesar-besar manusia, kata Anas bin Malik. Tapi begitulah sifat Nabi sebagai seorang pemimpin masyarakat, pemimpin rakyat. Nabi ni tuan-tuan tak ada protokol-protokol. Boleh campur gaul dengan budak-budak muda, boleh campur gaul dengan kanak-kanak. Malah Nabi hadirin hadirat tidak memandang dirinya sebesar-besar makhluk, walaupun Nabi ini sebaik-baik manusia. Dan kita dah sebut dah, ijma' ulama' mengatakan di mana tempat Nabi dimakamkan, itulah sebaik-baik muka bumi Allah Ta'ala, kerana Rasulullah seafdal makhluk ciptaan Allah. Tapi sifat Nabi tidak begitu. Tapi ini bagi hak orang yang dipanggil diri dia macam kita lah maknanya. Maknanya kalau tuan-tuan jadi Muhammad, jadi orang besar, apa dia ketua kampung, penghulu, JKK, jangan pula orang tarai kita nak marah, tu je. Tapi kalaulah kita sebagai orang yang duduk di bahagian, dipanggil di mana, di bahagian JKK dan sebagainya, orang besar datang, kita kena raikan dia. Kerana Nabi pun sebut, antara Nabi sebut apa dia, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah pada hari akhirat, Nabi bersabda, hendaklah dia muliakan tetamu-tetamu dia. Jadi bagi hak kita kena mulia tetamu. Bagi hak pemimpin, jangan dia berkira sangat kalau orang tak sambut dia besar-besaran. Itu makna kata, hadirin para jemaah rahmati Allah ya. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok dah, kadang-kadang Tok Guru makan nasi bungkus saja. Kadang-kadang Tok Guru makan nasi dengan orang ramai, dia ada keadaan-keadaan inilah yang dia memang minta begitu. Qala musannif rahimahullah, sambung lagi, hatta, sehingga kata Anas bin Malik, an kana yaqulu li akhin li saghirin ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair, hingga bahawa adalah Nabi berkata-kata bagi saudaraku yang lelaki yang kecil. Budak ni kecil lagi, Nabi sebut apa pada dia? Nabi sebut, wahai Aba Umair, apa macam apa yang dibuat oleh anak buang kecil itu. Maka demikianlah pergaulan Nabi itu, tiada kebesarannya, tidak dipanggil membesar-besarkan dirinya, tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi boleh bermain-main, bergurau-gurau dengan budak-budak pun. Timbul tadi jadi tali permesraannya. Qala musannif rahimahullah, ini melihat sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilangan 69 tu tinggal dulu, bagi bilangan 70. Qala musannif rahimahullah, sambung lagi hadis ini, kata Abu Isa Tirmizi. Setelah itu selesai belaka-belaka, kata Anas, wa nudiha bisatun lana fasalla alaih. Lalu kata Anas, kemudian setelah Nabi datang, dibentangkan kain, dibentangkan tikar kami bersembahyang, nak bersembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kain tu, hamparan tu dah keras, kata Anas, lalu kami pun renjiskan air supaya kain itu jadi lembut. Kata Anas, direnjiskan air akan hamparan kami supaya lembut ia hamparan tadi. Maka kemudian daripada sudah direnjis, sembahyanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Tonton tengok anak macam mana tawaduknya Nabi. Tidaklah Nabi marah, tidaklah Nabi ini dipanggil nak ungkit-ungkit, apa ni, saya ni Presiden Mekah, saya ni Ketua Mekah, macam ni ke sambut saya. Tak ada, tuan-tuan. Tak keluar daripada mulut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu di sini kita lihat apa hujah orang yang nak maki hamun Nabi, apa hujah orang yang dipanggil nak kata Nabi ni macam-macam. Tak ada, tuan-tuan, tak ada alasan, tak ada hujah sebenarnya. Ya, orang nak benci Nabi, nak kata Nabi, dia bukan jadi manusia yang fikir sangat kedudukan dia. Rasulullah bukan jenis manusia yang fikir sangat dia perlu dimuliakan, diraikan dah.
Allah, tuan-tuan tak baca lagi hadis Nabi bagaimana menangis Sayyidina Umar Al-Khattab. Pasal satu hari Sayyidina Umar tengok Rasulullah bangkit daripada tidur, nampak bekas-bekas belakang Rasulullah tu. Menangis Umar. Ini pemimpin nombor satu dunia tu, Rasulullah tu. Allah, hadirin hadirat, rupa-rupanya nak jadi pemimpin yang berjaya ni tuan-tuan, kalau ikut sifat Nabi, apa antara ciri-ciri dia, orang nak jadi pemimpin yang berjaya dunia ni, hidup dia kena sederhana. Tuan-tuan tengoklah dunia, siapa-siapa pemimpin yang hidup sederhana, memang dunia akhirnya berjaya. Antaranya tuan-tuan siapa dia? Allah ada orang kita sebut Rasulullah, Nabi-Nabi ni memanglah. Ambillah orang ke Islam, Mahatma Gandhi. Orang India duk puja sangat Mahatma Gandhi ni, sebab apa tuan? Sebab gaya hidup dia. Mahatma Gandhi naik ke tapi je. Tapi pemimpin nombor satu India. Sampai hari ni, batu orang India ni, kalau orang macam ni dianggap ni wali dia, disembah. Batu ayah pin tu orang sembah semua. Batu kalau Tok Guru datang lah, oh dia, ini wali tu. Wali dia. Allah, tapi tu yang tak seronok Hindu ni. Semua wali pakat disembah. Itu yang kita tak kenal sikit pada Hindu ni. Hadirin hadirat, dia sembah manusia lebih Tuhan kita. Jadi nak sebut itu, dipanggil orang nak berjaya jadi pemimpin, dia mesti hidup dia. Sehingga kata Sayyidina Umar Abdul Aziz, bukan saja Umar Al-Khattab, Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz sebelum jadi pemimpin tuan-tuan, gaya hidup dia memang mewah. Masa dia jadi gubernur tu memang hidup dia mewah. Tapi ingat, gubernur kerajaan, dia makan gaji kerajaan. Tapi bila dia menjadi pemimpin nombor satu, dia buang segala kemewahan. Tengok ada, hanya berapa tahun dia memerintah tuan-tuan, dia menjadi ikon manusia, sehingga dia digelar Mujaddid kurun pertama. Nabi sebut setiap 100 kurun akan ada satu reformis Mujaddid. Setiap 100 kurun, setiap 100 tahun, satu abad ni akan ada seorang Mujaddid. Ulama-ulama meletakkan Mujaddid kurun pertama itu ialah Umar Abdul Aziz. Kita nak tengok sifat dia. Tuan-tuan tengok lagi, Mujaddid kurun kedua, Mujaddid kurun tiga. Hari ni kita kurun ke berapa ni? Kurun ke-15. Menunggu-nunggu siapakah Mujaddid dia. Ada Mujaddid itu, reformis itu masa dia hidup. Ada diangkat dari reformis setelah dia meninggal, baru orang nampak dia adalah reformis, Mujaddid Islam. Kita tak tahu lagi kurun 15 ini. Mungkin Hasan Al-Banna, mungkin Said Qutb, mungkin orang lain. Kalau ikut Arqam, Abuya tu je. Ikut ialah, wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Para jemaah rahmati Allah taala sekalian. Baik. Baik, Batu Umar Abdul Aziz tu ikon. Jadi dipanggil Mujaddid. Dia kita tak tahu, dia kalau Allah nak lantik ni tuan-tuan, ada tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tudhillu man tasha. Allah ni kalau nak mulia tuan-tuan, kita tak tahu. Allah boleh mulia siapa Allah hendak, Allah boleh hina siapa Allah hendak. Tengok Azai terus, siapa sangka naik. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah taala sekalian. Dia kata Allah nak pilih ni, dalam satu hari Allah boleh pilih. Macam itulah besok kebangkitan Imam Al-Mahdi. Orang duk cari siapa Imam Mahdi, Imam Mahdi. Tuan-tuan ada dalam kata para ulama, Imam Mahdi ni besok dilantik, dia pun tak tahu dia tu Imam Mahdi. Sehinggalah dia diangkat oleh Allah Ta'ala, barulah dia tahu dia Imam Mahdi. Batu kita menunggu-nunggu lah. Tapi sifat-sifat Mahdi tu kena tengok lah. Dia Nabi dah sebut sifat-sifat dia, nama dia seperti nama aku, keturunan dia sama dengan aku. Hadirin hadirat para jemaah rahmati Allah taala sekalian, itu namanya manusia kalau Allah nak naik, kita tak tahu. Kita tak tahu. Hadirin para jemaah rahmati Allah, Allah boleh angkat dalam tempoh satu hari pun, Allah boleh jadikan manusia mulia. Dalam tempoh sekejap Allah menjadikan manusia hina. Sebab itu kita doa kepada Allah Ta'ala bersama-sama mereka yang mulia. Para jemaah rahmati Allah Ta'ala sekalian, nak cerita manusia ni kalau Allah nak muliakan, kita tak kenal siapa dia. Siapa kenal Mursi? Dr. Mursi, orang tak kenal. Orang duk sangka Said Imam Hasan Al-Banna, Said Qutb, kemudiannya Syahid pula Rantisi.
syahid pula dipanggil seorang di situ di Palestin. Tiba-tiba orang tengok dah termersi. Saya tahu, siapa kenal dia? Tak kenal dia. Para jemaah rahmatullah taala sekalian. Tengok lagi tak mustahil kalau Allah nak angkat manusia dalam sekejap mata saja. Boleh Allah buat begitu. Para jemaah rahmatullah taala sekalian. Balik tajuk kita, begitulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam digenji samparan yang dah kasar itu. Untuk siapa ni nak bagi Nabi sembahyang, tuan-tuan, sederhananya hidup mereka sahabat-sahabat ini, dan begitulah sifat Nabi yang tidak pernah berkira walaupun dia manusia mulia. Para jemaah rahmati Allah taala sekalian, kata Abu Isa Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Abbas. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula hadis Anas itu hadis hasan lagi sahih, dan bermula beramal atas ini hadis di sisi kebanyakan ahli ilmi daripada sahabat Nabi SAW dan mereka yang kemudian daripada mereka itu. Maknanya hadis ini bukan saja disebut oleh Anas bin Malik, tapi ramai sahabat yang meriwayatkan hadis ini, maka hadis ini bertaraf hadis sahih. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, saya tak baca habis tu, 71, sembahyang di atas bulu, apa hukum dia? Para jemaah rahmati Allah taala sekalian, jadi kita pun cerita sembahyang atas kain yang berbulu-bulu. Sekarang ni sembahyang atas bulu binatang pula. Tak jadikan hamparan kita kulit rimau. Hebat kita ni. Ambil kulit apa lagi? Kulit binatang buas. Nak tunjuk hebat tak hebatnya. Boleh ke tak boleh? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Um, telah sembahyang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada namirah, kain yang berbulu-bulu itu, dan namirah itu bulu, maka tiada mengapa, kata Imam Syafi'i, bahawa sembahyang seorang itu pada bulu, yakni pada suf ini bulu biri-biri, pada sya'run ni bulu yang dipanggil jenis berambut-berambut tu, macam bulu lembu, kulit lembu, dan wabar, bulu unta, dan sembahyang di atasnya tak mengapa. Tapi ingat, nanti kita akan masuk tak, kalau binatang itu disembelih macam mana, kalau tak sembelih macam mana, kalau binatang itu binatang buas bagaimana, kalau binatang itu binatang yang halal dimakan bagaimana hukum. Di situ saja perbincangan para alim ulama fiqh. Baik, jadi kesimpulannya bolehlah, tak apa. Cumanya hadirin hadirat, kalaulah bulu itu bulu binatang-binatang yang halal dimakan, yang ni tuan-tuan kena lompat lagi pada muka bilangan 72, barulah saya baca habis 71 nanti tu. Sembahyang di atas kulit, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Um, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubira faqat tahur. Apa saja ayyuma ni barang apa saja kulit-kulit yang disamak, dubira itu disamak, maka sungguhnya suci dia. Hadis ni tuan-tuan bukan saja cerita kita jadikan hamparan kita daripada kulit binatang, termasuk lain ni orang tanya ada beg duit, wallet, you know wallet, purse, cakap Melayu saya tak tahu benda apa tu, beg dompet, kasus kan benda apa tuan. Jadi beg tu hari ni ada orang yang pakai bulu arnab, ada orang buat daripada bulu biawak, bulu buaya biawak pula, kulit buaya, kulit ada. Dia beginilah, kulit ini dia ada satu hukum namanya bab samak. Samak itu, samak ni ada dua. Satu, kita dijilat anjing, samak tu basuh pakai tanah, tu samak juga. Satu lagi samak ini tuan-tuan ialah kita buang lemak-lemak pada kulit binatang tu samak juga. Baik, maka tiadalah mengapa sembahyang pada kulit bangkai dan kulit binatang buas. Tak apa. Kulit bangkai, apa mana bangkai? Bangkai ini binatang yang halal dimakan, dilanggar lori, tak sempat sembelih ikut syarak,
maka kulitnya jadi bangkai. Ambil lah kulit apa? Kulit kambing. Kulit arnab. Arnab tu dilanggar lori mati. Kulit dia dilapah-lapah-lapah. Dia kata tak boleh makan di sini. Kulit dia tu boleh kita ambil, tapi oleh kerana dilanggar lori, dia mati tak ikut hukum syarak, maka wajib disamak. Samak ni buang lemak dia je, tu samak. Tapi kalau sekiranya binatang itu halal dimakan, disembelih ikut syarak, tak samak pun tak apa. Kulit dia tu boleh kita letak sebagai beg dompet kita. Orang perempuan tinggal sangat beg bulu-bulu kan, pakai. Jadi arnab itu sembelih. Tapi ingat, binatang yang halal dimakan aja. Jangan sembelih kucing pula. Binatang yang haram dimakan, macam kucing, sembelih ke tak sembelih ke, tetap bangkai. Jadi hukum bangkai ni nak jadi halal, dubira, samak aja. Samak ni syaratnya very simple, buang lemak aja, tu je syarat dia. Dia tak syarat Islam ke, kafir ke, tak syarat. Maknanya orang kafir samak pun boleh, bukan orang pun boleh, pakai mesin pun boleh, tak apa. Tu syarat dia sangat longgar. Syaratnya dibuang lemak-lemak pada kulit dia. Jadi sah, tak? Walaupun binatang itu binatang yang dipanggil tak halal dimakan, tak disembelih dia, bangkai dia boleh diguna pakai buat hamparan sembahyang, boleh simpan. Tak? Sebab hari ni orang tanya wallet tu dimasuk dalam poket. Jadi kalau dia bangkai kan najis dibawa sembahyang tu. Ni bab najis kan. Tapi kalau sudah disamak tak mengapa. Maka jadi dia panggil suci. Nabi kata faqad tahur. Jadi tak kira lah manusia yang cuci dia ke, Islam ke tak Islam ke, hadarin hadarat, tolak hukum hudud ke, tak ada masalah. Yang ni tak payah sebut kalimah Allah pun boleh. Tak ada masalah, jangan bimbang tu. Maka sah dipanggil, dia punya samak itu. Maka tak mengapa kulit bangkai. Jadi bila kata bangkai, ingat apa makna bangkai? Binatang yang haram dimakan, mati semuanya bangkai. Satu. Yang kedua, binatang halal dimakan, dia tidak mati, tidak mengikut hukum syarak. Maknanya kalau disembelih dia bukan bangkai. Tapi kalau disembelih tak cukup syarat juga, tukang sembelih tu kafir, bangkai juga. Itu makna bangkai. Kena faham apa makna bangkai. Dua takrif dia. Satu, binatang yang dipanggil tak halal makan, mati. Kok mana mati ke, sembelih tak sembelih, tetap bangkai. Yang kedua, binatang yang halal dimakan, sembelih mati tidak ikut hukum syarak pun dipanggil bangkai. Jadi pada masalah bangkai-bangkai ni tuan-tuan, semuanya wajib disamak hukum dia. Seperti harimau, singa, serigala dan sebagainya. Lepas tu binatang yang halal dimakan, tak sembelih, bangkai. Itu dulu saya dah cerita kan. Saya tengok orang jual minyak dop, dia masukkan dop tu dalam botol tu. Kita perhati botol tu, tengok leher dop tu, tak sembelih dop ni. Kalau tak sembelih, hukum dia apa? Bangkai. Masuk dalam benda basah, apa hukum? Najis benda tu. Jadi minyak itu minyak yang bernajis. Bila najis boleh pakai, tak boleh bawa solat, tu je. Ya, hati-hati. Batu kita dengan benda-benda najis ni, hati-hati. Para jemaah rahmat Allah Ta'ala sekalian, termasuklah semut. Semut kalau mati, semut boleh makan ke? Boleh makan semut tak? Tak boleh. Semut mati, macam mana? Masuk dalam makanan, jangan pergi buang lauk tu semua ya. Dia tengok kita yang masukkan ke dia masuk sendiri. Lepas tu dalam bab fiqah ni kena ingat, hukum najis tu najis. Maka itu kalau kita bancuh air, dalam gula tu ada semut, betul? Dan gula tu kadang campur semut. Jadi nak pick up semut seko-seko tu bukan kerja kita lah. Jadi kita pun ambil lah sesudu, tanpa kita perasan ni, tak perasan, tapi tahu bekas tu bersemut. Tapi takkan nak bilik seko-seko tak?
Sebab tak banyak. Kita pun ambil. Sebab tu nak buat air kakak-akak, masuk gula dulu. Masuk gula dulu, air kemudian kita pun kacau-kacau, masuk gula, masuklah apa dia panggil apa nak minum apa? Kopi ginseng, masuk kopi ginseng, kacau-kacau, buah air kacau. Semua tergabung kan, dimaafkan. Tapi kalau masuk air dulu, bubuh gula kemudian, dalam gula tu ada semut, masuk kacau, gula tergabung, air tu kena buang. Apa beza dia? Beza dia tadi, air datang kepada semut, yang ni semut mati datang pada air itu. Sebab tu dipanggil kita memasukkan bangkai dalam air, menajiskan air. Boleh faham? Tak faham, fahamkan je lah. Yang tadi tu tak, kita tak bangkai tu dipanggil dah ada dalam air. Bangkai tu dah ada mencawan, air datang kemudian. Lain, kaedah dia lain. Yang ni seolah-olah dia masukkan bangkai dalam air tu. Jadi dia yang menajiskan air dalam cawan tu. Kerana itu kita kalau buang semut, pastikan semut tu hilang. Sebab selagi kita angkat semut tu, takdirlah semut tu melekat di sudu. Kita pencelup balik sudu tu, semut tu masuk mula kan. Semut yang dah mati tadi ni, namanya kita masukkan bangkai dalam air tu, najis air tu. Boleh faham? Fahamkan je lah. Ya? Jadi kalau begitu hati-hati dalam bab-bab najis ini. Gelap hati kita nak beranak tak? Tengok pasal apa lah, tak dengar kata. Rupanya kita sendiri dalam bab ini tak ambil pusing. Kan itu hati-hati dalam bab-bab begini ya. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik, itu namanya bangkai. Bangkai lah, itu namanya bangkai. Dan tiada mengapa sembahyang pada kulit yang mempunyai nyawa apabila disamak, melainkan anjing dan babi. Baik, anjing babi ni dua kategori ni tuan-tuan, dan beranak, anak beranak dia ni semuanya najis muwalazah belaka. Jangan tanya sebab apa, itu namanya ta'abbudiyah, taat kita pada Allah. Dia hukum fiqh ni, hukum syarak ni, kadang-kadang ada benda boleh tanya, ada benda kita ni tuan-tuan tak boleh ikut logik akal. Makna begini, orang tanya sebab apa haram babi ni. Ini orang cuba kaji dah. Sebab kami berbincang tajuk-tajuk begini, kadang-kadang sonok juga kawan-kawan ni. Dia adakah diharamkan sebab kuman pada babi itu? Illah dia, alasan dia. Jawapannya, kita pun tak tahu sebab apa Allah haramkan babi. Adakah kerana kuman, orang kata antara sebab diharamkan babi ialah kerana kuman yang ada pada babi. Baik, takdirlah hari ni teknologi moden boleh matikan kuman pada babi. Adakah babi itu halal? Tetap haram tu. Habis tu sebab apa Allah haramkan? Itu namanya Allah berfirman, aku buat ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku buat benda ni, hukum-hukum ni, aku nak tengok kamu ni siapa yang betul-betul amalan dia bagus. Tu je. Sebab tu sahabat-sahabat tak apa nak cek sangat. Dia tak apa haram babi, haram anjing, tak apa nak cek sangat dia. Sami'na wa ata'na, selesai. Sama juga arak. Arak ada diharamkan, adakah kerana mabuk? Kalau kerana mabuk itu diharam arak, orang minum arak tak mabuk, tak haram ke? Haram juga. Jadi apa sebab diharamkan arak? Jawapan dia, kita ni sami'na wa ata'na, aku dengar, aku patuh ya Allah. Itu namanya orang beriman. Jangan kita kadang-kadang nak begitu juga hukum hudud, hukum apa, ada orang kata begitu ini, tak payah nak ikut-ikut, tak nak ikut tak? Apa namanya? Kalau tak nak ikut, declare tak? Baru tahu tak? Syurga neraka. Itu je. Jangan ingat pakai logik akal. Ada benda yang kadang-kadang logik akal kita ni tak sampai. Allah dari hadrat, itu nama orang beriman ni kadang-kadang dia kena begitu je. Dia tak boleh nak korek sangat. Kenapa kita mesti laksana hukum hudud? Tidakkah begitu? Nanti potong tangan jadi apa? Nak buat tak nak buat, tanya ni. Sama juga sembahyang. Batu saya bukan tak setuju kalau orang sembahyang, hadirin hadrat. Saya diberi hadiah satu buku dah. Apa tajuk buku itu? Sains dalam solat. Saya sampai ini saya tak baca buku tu. Sebab apa tuan-tuan saya tak baca? Bukan saya tak suka. Betul orang solat ini rukuk dapat menghasilkan sekian, sujud itu
ada satu, saya tahu benda tu. Sujud itu ada satu benda yang doktor buat kajian, bahawa kita ini akan hilang stres, akan hilang begitu ini bila ada suatu tempat yang tak boleh sampai melainkan dengan sujud saja benda tu sampai. Hadirin hadirat, adakah kita sembahyang kerana benda tu? Atau kita sembahyang ni kerana Allah? Yang kita takut itulah nanti sembahyang kita tukar. Oh, jadi aku ni kena rokok lama. Antara ubat sakit pinggang ialah rokok mestilah betul. Pinggang dah mula sakit, barulah betul rokoknya. Jadi rokok tu kerana Allah, kena pinggang tu. Jangan rokok kena pinggang, sudahlah. Bukan kata tak sah sembahyang, sah, tapi darjat keikhlasan kita masa tu dah kurang sikit. Lepas tu kita hari ni cuba tanya, rokok pasal apa? Kerana Allah aja. Kenapa sujud 2 kali? Kerana Allah aja. Kenapa sujud ada tamakninah? Kerana Allah aja. Jadi bila kita baca buku tu tak, macam tuan-tuan ni tak apalah kalau nak baca, pasal dah faham maksud saya ni. Kadang-kadang kita nak berdakwah pada orang, bolehlah kita cerita benda tu, boleh. Itu namanya cara nak menarik orang kepada Islam. Tapi macam tuan-tuan yang dah komit Islam ni, saya syorkan ada benda-benda begitu, baca untuk tarik orang pada Islam boleh. Tapi kalau baca untuk kita tuan-tuan, nanti takut darjah keikhlasan kita makin kurang. Sebab apa sujud ni? Oh, kau tahu tak sujud ni kelebihan dia begini. Batu aku sujud lama sekali. Sebelum ni aku tak tahu aku sujud kejap je. Oh, selama ni kau tak tahu sujud sekejap. Sekarang ni aku dah tahu, sebab tu aku sujud lama sekarang ni. Aku harap dah benda tu, darah tu akan sampai ke otak aku. Itu tuan-tuan kalau dengar ulama tu, ini bukan otak, kalau otak kau macam ni. Bukan, jadi kita duduk situ, makna kata kita buat itu bukan lagi kerana Allah, kita buat tu kerana kesihatan punya. Mana ikhlas kita? Bukankah kita buat ni kerana Allah? Jadi selama-lama ni kita kena fokus balik ya. Yang kita buat ni kerana sihat ke, kerana itu ke, kerana ini ke? Walaupun Allah janjikan macam-macam, tuan-tuan, betul. Sama juga kita sembahyang duha. Apa kelebihan sembahyang duha? Murah rezeki. Apa kelebihan datang kuliah? Murah rezeki. Apa kelebihan dipanggil baca Quran? Murah rezeki. Apakah kita baca Quran hanya kerana itu je? Kalau begitu, mana ikhlas kita? Oh, itu yang bila dah murah rezeki, sembahyang duha dah tak buat dah. Pasal apa tak main duha je? Anak rasa anak murah rezeki dah ni. Oh, jadi selama ni sembahyang kerana rezeki ya. Mana sembahyang kerana Allah tu? Sebelum ni ada baca Quran rajin tak? Pasal apa? Nak murah rezeki. Sebab apa sekarang tak baca Quran dah? Anak rezeki dah murah, saya rasa Quran tak boleh pula. Oh, jadi mana ikhlas kita baca Quran? Ini bukan marah tuan-tuan ni, beritahu ke. Jangan kita berubah niat. Begitu jugalah sama ni tuan-tuan ya. Anjing babi ni, dua benda ni memang disebut pada fiqh tak boleh. Sebutlah macam mana, kan itu kan ini, tetap tak boleh. Itu namanya ta'abbudiyah kita, tunduk kita. Situlah duduk sahabat-sahabat tu, sahabat-sahabat kalau Nabi kata haram, dia tak tanya dah. Nabi kata wajib, dia tak tanya dah. Dia buat aja kerana dia meletakkan yakin dia kepada Rasulullah, yakin dia pada janji Allah Subhanahu wa taala itu. Baik, jadi kita begitulah. Tapi dalam fiqh kena fahamlah tak, bahawa benda ni tak boleh, anjing babi tak boleh. Yang lain boleh pada fiqh. Jadi boleh itu hadirin hadirat menunjukkan ada kelebihannya pada syarak kita. 73, masa tak ada, sembahyang atas kulit tak sama apa hukum, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dan boleh sembahyang dalam kulit tiap-tiap binatang yang bersembelih, yang dimakan dagingnya. Dan jika belum sama sekalipun, yang ni kita jelas, binatang yang halal dimakan, disembelih dia binatang itu, seperti arnab, kambing, kulitnya itu tetap hukumnya suci walaupun tak sama ya, kerana dia mengikut sembelihan tadi. Kalau begitu, kulit kambing yang tak sama tu, dah sembelih ikut syarak tu, boleh buat beg dompet? Boleh. Boleh buat beg tangan? Boleh. Tak? Pasal apa tuan-tuan? Dia namanya suci. Kalau begitu, boleh dimakan kulit kambing, kulit lembu tadi? Hari ni orang Indonesia buat kopok. 74 jawapan dia dah, kata Imam Syafi'i. Dan bermula kulit binatang yang bersembelih tadi, yang dimakan daging, halal dimakan kulitnya. Dan jika ketiadaan disamak sekalipun tak sama, makanlah. Jadi tahun depan kita buat korban kulit lembu tu, jangan buang. Mana tak dapat,
Tapi tak apa daging, ni ambil kulit boleh. Mengamuk dia. Jawapannya boleh. Boleh. Kalau begitu, kalau begitu orang tanya tak? Kulit lembu yang kita buat korban, kalau orang tak boleh bagi? Boleh bagi. Sama dia nak jual ke, dia nak makan, boleh. Para jemaah rahmat Allah Taala sekalian, kerana dia benda yang halal, yang suci. Tahu tak habis semua lepas ni tak? Dengan kuku-kuku kambing habis mawali. Boleh orang Arab kuku kambing tu buat sup, kawarek dipanggil. Kalau pergi Mekah saya tunjukkan kedai dia. Makan dipanggil kaki kambing, kawarek itu. Allah Akbar. Orang Melayu je tak makan. Orang Arab akan belaka. Wallahu alam bisawab. Kita sambunglah nanti kulit dipotong dari binatang hidup, kulit yang dipotong daripada binatang-binatang yang tak disembelih tadi. Wallahu alam bisawab. Kesimpulannya, tak ada masalah hari ni kalau kita nak jadikan benda-benda itu sebagai hamparan solat kita. Kalau orang kata tak boleh, jawapannya ada nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Kalau ada soal, tak sempat, sekianlah saja. Itu je. Sekadar itu, bismillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, sallallahu alaihi Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.